Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menunggu-nunggu Facebook Live saya? Jadi, Alhamdulillah saya sangat gembira kerana pada hari ini saya boleh dapat buat Facebook Live dan offer special untuk anda semua. Apa special offer pada hari ini tuan-tuan? Baik, hari ini offer untuk pertengahan tahun. Jadi, sedar tak sedar, kita dah menjalani tahun 2020 ni sudah pun 6 bulan. Jadi, banyak cerita-cerita menarik berlaku yang menyebabkan harga emas naik. Nombor satu, coronavirus. So, coronavirus menyebabkan kita ada PKP, kemudian PKPB, kemudian kita ada PKPP. Itu satu. Kemudian yang keduanya ialah masalah coronavirus ini masih lagi menghantui US. So, sekejap lagi saya akan cerita macam mana benda ini boleh mempengaruhi harga emas pada tahun 2020. Sebab saya tahu tuan-tuan dan perempuan mesti nak tahu apakah potensi harga emas dan juga perak, sebab saya diminta untuk cerita tentang perak pada tahun 2020. Baik, sebelum itu saya nak tuan-tuan komen. Nombor satu, suara saya clear ataupun tidak? So, sila berikan komen suara saya clear ataupun tidak. Jadi, saya nak tengok apa khabar Encik Zulkifli, apa khabar Encik Zul? Kemudian Amirul, apa khabar Amirul? Alin, Shaliza, Pok Teh, Abe. Oh, banyak orang dah. Okey. Sekarang kita dah ada 145 orang sedang menonton Facebook Live saya. Okey. So, clear tak suara saya? Clear. Alhamdulillah. Sebab Facebook Live bulan lepas ada orang komen tak clear, jadi saya dapatkan mikrofon yang baru. Semata-mata untuk bagi clear. Baik tuan-tuan, saya nak bagi tahu good news. Kalau tuan-tuan sedar, 2 bulan lepas, waktu PKP, Public Gold telah melancarkan dinar emas yang baru. Kita panggil local minted gold dinar. Jadi, 2 bulan lepas kita lancarkan. Baru tunjuk gambar saja dan tuan-tuan dah boleh order. Kemudian, bulan lepas, saya dah tunjuk video dinar lokal yang sedang diminting. Dan kali ini, Facebook Live pada bulan 6, saya nak tunjukkan kepada anda, inilah rupa sebenar dinar lokal, local minted dinar yang telah siap dan sekarang telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi sesiapa yang ambil offer 2 bulan lepas, tuan-tuan order pada harga yang murah. Sekarang selepas 2 bulan tunggu, tuan-tuan dah dapat pegang local minted dinar. So best Jadi saya nak tunjuk sikit. Kita nak tunjuk kepada mereka yang belum dapat lagi dinar ni, baru order tapi belum dapat. Okey, ini rupa dia. 5 dinar. Nampak clear 5 dinar. Dan apa yang menariknya adalah dinar ini sebenarnya diminta oleh tuan-tuan sendiri. Ramai peminat-peminat emas di Malaysia yang request supaya Public Gold buat dinar yang boleh dibuka. Mesra Arhanu. Jadi, atas permintaan ramai, inilah dia tuan-tuan dinar emas yang tuan-tuan request. Saya nak tunjuk dia boleh buka dia punya sarung dia. Jadi, kalau tuan-tuan nak pergi Arhanu, tuan-tuan bawa dinar ini, kemudian pegawai Arhanu akan buka. Kemudian pegawai Arhanu akan keluarkan dinar. Kemudian, tu dia. Dah. Senang nak gadai. Sebab kebanyakan Arhanu ni dia nak dinar ataupun dia nak emas yang boleh dibuka dan boleh dites dengan menggunakan mesin. Jadi tuan-tuan, apa beza dengan LBMA? Okey, beza dia nombor satu, LBMA ni dibuat di Turki dan dia dalam permanent seal. Okay. Permanent seal ni bermaksud
dia melekat dengan sertifikat dia dan dia tidak boleh dibuka. Jadi kalau tak boleh buka, kalau tuan-tuan nak gadai, tuan-tuan cuma boleh gadai di tempat yang terhad. Contohnya Arhanu Pos, mereka terima tanpa perlu buka sarung. Tetapi untuk gadai di tempat yang lebih banyak lagi, lebih meluas, tuan-tuan perlukan dinar seperti ini. Yang boleh buka, boleh pegang. Lagi satu bukan setakat pegawai Arhanu pegang, tuan-tuan. Tuan-tuan pun boleh pegang, tuan-tuan. Hobi saya adalah pegang emas. Dan saya rasa tuan-tuan pun hobi pun pegang emas juga. Jadi pegang emas seperti ini memang sangat seronok. Okay? Boleh pegang 5 dinar. Boleh tengok. Lepas tu kalau rasa demam panas, ambil 5 dinar ni rendam dalam 1 jug air. Lepas tu minum air tersebut. InsyaAllah lega demam. Okey, gurau-gurau saja. Lega demam sebab minum air banyak. Bukan sebab dinar emas ni. Okey, so gurau-gurau saja. Jadi untuk mereka yang order local dinar ini, tuan-tuan tunggulah dengan senyuman sebab dinar ini sudah mula diedarkan di branch-branch Public Gold. Okay, itu satu. Yang kedua, bagi mereka yang tidak sempat order, jangan risau. Hari ini saya akan buat promosi untuk 3 benda. Promosi pertengahan tahun. Nombor 1, promosi untuk dinar. Nombor 2, promosi untuk Jongkong Silver. Local minted Public Gold punya silver bar. Jadi apa beza dia? Beza dia adalah local minted silver bar ni dah ada ready stock di HQ Penang. Siapa-siapa yang order, tuan-tuan akan cepat dapat silver bar ini. Harganya dengan susut nilainya, spreadnya sama sahaja dengan yang Turki tu. Yang Turki tu tuan-tuan sebulan sekali baru kita dapat shipment. Tuan-tuan order mungkin kena tunggu sebulan. Tapi kalau silver bar local ni tuan-tuan, order hari ni dah boleh dapat. Saya rasa seminggu pun Public Gold dah boleh hantar. So kita akan buat offer untuk silver. Dan yang ketiganya adalah offer untuk barang kemas. Sebelum ini kaum wanita mereka komplain kenapa offer ni cuma barang kemas, jongkong emas, dinar emas saja. Barang kemas tak ada. Sekarang baru saya tahu rupanya memang ramai orang menunggu offer untuk barang kemas. Jadi hari ini offer untuk pertengahan tahun, tuan-tuan dapat semua sekali. Tuan-tuan dapat dinar emas, tuan-tuan dapat barang kemas, tuan-tuan dapat silver bar. Dan apa yang menarik? Facebook Live saya, kita ada bagi lucky draw special prize. Boleh nampak, Kelvin? Untuk special Facebook Live ini lucky draw untuk anda. Tempat pertama, barang kemas PG Jewel bernilai RM3,000. Tempat kedua, 1 dinar berharga RM1,100. Tempat ketiga, setengah dinar RM600. Tempat keempat, barang kemas PG Jewel. Tempat kelima, Aurora Italia, Sea Wallet dan aksesori banyak lagi. So ini adalah hadiah yang saya akan offer. Siapa yang ambil offer ini, itulah hadiah yang tuan-tuan akan dapat. Dan siapa yang ambil offer pada bulan lepas, sekejap lagi kita akan buat cabutan bertuah dekat komputer saya. Kita tengok siapa yang menang hadiah RM3,000 PG Jewel, 1 dinar, setengah dinar, tuan-tuan akan dapat. Jadi cepat-cepat rebut peluang untuk ambil Facebook Live offer ini. Okey, kemudian orang tanya tarikh promosi. So, tarikh promosi bermula daripada hari ini, 26 hari bulan 6, sehinggalah pada hari Isnin, 29 hari bulan 6. So, promosi ini, 26, 27, 28, 29, 4 hari. Tetapi, ada offer special untuk 1 hari sahaja, iaitu hari Jumaat. Sesiapa yang order dinar pada hari ini, okay, tuan-tuan akan dapat waiver EPP premium. Hari ini saja. Hari Jumaat saja, waive EPP premium. Hari Sabtu, Ahad, Isnin, tak ada waive. Jadi siapa yang cepat order dinar emas pada hari ini, minimum 1 dinar, boleh buat EPP 10. Okey. Kalau tidak ada offer, tuan-tuan tak dapat beli 1 dinar dengan EPP 10.
EPP 10 ni cuma bila ada promosi sahaja baru akan buka EPP 10. Kalau tak ada promosi, EPP 10 untuk 1 dinar ni dia tutup. Itu satu. Yang keduanya, Wave EPP Premium. Means tuan-tuan jimat. 2 kali jimat. Dan yang ketiganya, tuan-tuan dapat cabutan bertuah. Mana cabutan bertuah punya summary? Saya tulis. So, banyak sangat offer. Ni dah. Lucky draw untuk tuan-tuan yang ambil offer pada hari ini. Setiap pembelian 1 dinar ada 5 cabutan bertuah. Untuk jadi normal dealer, 50 cabutan bertuah. Priority dealer, 100 cabutan bertuah. Dan silver, 250 gram, 10 entry cabutan bertuah. So, tuan-tuan, sudah rasa teruja ataupun belum? So, kalau teruja, sila komen. Saya teruja. Satu. Yang keduanya, tuan-tuan, tolong share Facebook Live ini. Tuan-tuan sila share Facebook Live ini dengan tuan-tuan punya prospek, dengan tuan-tuan punya kawan-kawan. Semoga mereka pun dapat untung. Okay? Dapat join. Okay. So, ada komen apa lagi Cik Jun? Nak tengok komen saya? Saya nak tengok komen. Hai Cikgu Syarul, hai Nuraini, hai Musliha. Musliha tanya, EPP ni apa? EPP ni nama dia Easy Payment Purchase. Easy Payment Purchase ni maksud dia boleh bayar, kita order emas, kita boleh bayar 4 bulan ataupun kita boleh bayar dalam tempoh 10 bulan. Okey, siapa lagi? Teruja, bayar. Okey, semua orang teruja. Baik, memandangkan ada ramai orang baru dekat sini, soalan yang ditanya tadi, apakah itu EPP? Saya explain dulu. EPP ni, nama penuh dia ialah Syariah Easy Payment Purchase. Bermaksud, tuan-tuan order, let's say tuan-tuan nak beli 5 dinar, harga dia 5,500 contoh. Tuan-tuan booking sekarang dan tuan-tuan cakap saya nak bayar pakai EPP 10. Bermaksud tuan-tuan bayar harga dinar ini, tuan-tuan order pada harga hari ini, harga semasa, tetapi tuan-tuan akan bayar selama 10 bulan pada harga hari ini. Jadi, setelah habis bayar dalam tempoh 10 bulan, tuan-tuan dan perempuan akan dapat dinar emas ini pada harga yang tuan-tuan order pada 10 bulan yang lepas. Jadi, apa kelebihan dia? Kelebihan dia adalah jika berlaku sebarang kenaikan harga, tuan-tuan dan perempuan tak perlu risau. Tuan-tuan cuma bayar ikut harga yang dibeli pada hari ini. Itulah kelebihan EPP. Dan so far, semua orang yang ambil EPP untuk 10 bulan yang lepas, mereka sangat gembira sebab harga 10 bulan lepas dengan harga sekarang sudah jauh berbeza. Okay, so itu dia. Okay, Hafiz Syafi'i. So, hi Hafiz, hi Siti Zaila. Wah, semua teruja. Teruja ni sebab banyak offer dan banyak lucky draw. Baik. Sebelum saya buat offer, mari kita tengok dulu main topik pada hari ini. So, Kelvin, boleh kita tengok analisis harga emas tahun 2020. Baik. So, saya nak cerita kepada anda, apakah analisis harga emas dan juga perak untuk tahun 2020. Baik. Now, boleh nampak tak graf ini? Ini adalah graf harga emas pada tahun ini. Daripada bulan Januari sehingga sekarang bulan Jun. Jadi, Januari, Jun, ini bulan 3. Okey. Tuan-tuan, pada bulan 3, ini adalah waktu di mana COVID-19 menjadi isu yang sangat besar dan sangat menakutkan. Semua stok market jatuh, harga emas jatuh, harga silver jatuh. Jadi, kita ada satu very big drop. Tetapi kalau kita tengok big drop ini sekejap sahaja, dia jatuh cepat, zoom, dia bangun cepat. Kemudian dia dah recover balik sekejap saja dan sekarang ni dia go up. Jadi tuan-tuan, ini adalah buying opportunity ya. Siapa yang beli dekat ini 16 hari bulan 3 ni, dia memang senyum sakan lah. Okey. Jadi dalam tempoh 6 bulan, harga emas naik sebanyak 20.82%. 6 bulan 20%. Jadi tuan-tuan, ini adalah kenaikan yang sangat hebat lah. Sebab mungkin ASB pun 7% setahun. Ini 20% 6 bulan. Jadi emas ada potensi untuk naik lagi.
Kenapa? Kejap lagi saya cerita. Bagaimana pula dengan silver? Ini dia harga silver untuk tempoh 6 bulan. Kalau kita tengok, silver ni relatively stable, tetapi pada bulan 3, 16 bulan 3 dia jatuh. Berbeza dengan emas. Emas tadi dia recover cepat, tetapi silver dia recover dia lambat. Okay, dia recover dia lambat. Jadi kalau kita tengok harga sebelum jatuh dengan harga sekarang almost identical. Jadi soalannya ialah, kenapa harga silver ni dia tak macam emas, dia recover dia lambat? Sebab COVID-19 ni dia menyebabkan industri kilang-kilang ditutup. Silver ni dia selain daripada investment, dia juga adalah industrial metal. Dia digunakan untuk industri. Bila kilang tutup, permintaan silver untuk industri jatuh mendadak, menyebabkan dia punya value dia recover dia lambat. Tak macam gold. Gold is not industrial metal. Gold is money. Gold is hedging against inflation. Dan gold ni disimpan oleh central bank sebagai reserve. Silver tak. Jadi sebab itu gold ni dia recover cepat dan dia naik cepat berbanding silver. Silver lagged. Tetapi don't underestimate silver. Nanti bila dah recover nanti, COVID-19 punya problem recover, tuan-tuan, silver punya potensi is very, very huge. So, silver punya performance 2.71%. Gold tadi 20%, silver still lagi, orang kata apa, still recovering. Baik, now saya nak tunjuk silver. Okay, ini adalah silver bar yang saya akan buat promosi pada hari ini. Ini adalah Public Gold Local Minted Silver Bar. Dah ada ready stock di HQ. Jadi siapa-siapa yang order, tuan-tuan akan dapat sangat cepat. Kenapa saya sebut silver ini berpotensi? Sebab yang pertama sekali, harga silver sekarang jauh lebih rendah. Sekarang baru 17.75 US dollar. Bulan 3 lepas masa dia jatuh, baru dalam 12 dolar. Nah, baru naik dalam 5.75 dolar, dia baru naik. Tetapi harga silver paling tinggi dalam rekod ialah 49.70 US dollar per ounce, yang mana potensi untuk kenaikan lebih kurang 180%. So ini adalah silver potential 180%. Even kalau dia tak cecah 49.7 pun, dia pun boleh naik 20%, 30%, 40%. Jadi orang yang simpan silver dalam 2-3 bulan lepas, dia memang tahu bahawa silver sangat untung. Especially pada bulan 3 dulu masa jatuh tu, dia dah untung. Jadi untuk tuan-tuan yang kita panggil nak ambil risiko potensi untung yang lebih besar, you can mix silver in your portfolio. Jangan beli gold saja, mix dua-dua sekali. Okay, now saya nak cerita apakah faktor-faktor yang akan mendorong harga emas pada tahun 2020. Tuan-tuan, sekarang ini masalah COVID-19 pandemik masih lagi berlaku. Masih lagi kuat dan masih lagi belum diselesaikan. Dan in fact di Amerika sekarang ini, hari ini, sekarang ini telah berlaku kebimbangan pandemik gelombang yang kedua. Tuan-tuan, kenapa gelombang yang kedua? Sebab US telah buka ekonomi mereka 2 minggu lepas. Jadi mereka mula-mula ada macam PKP juga 2 bulan. Tapi mereka membuka ekonomi mereka terlalu awal, bisnes buka terlalu awal, menyebabkan jangkitan COVID-19 ini berlaku balik. Jadi tuan-tuan, sehingga kan pakar-pakar kesihatan di sana cakap 2 bulan kita buat kuarantin, kita tak bagi orang keluar, semua tu tak guna dah sebab kita buka terlampau awal. Jadi kes meningkat kembali. Jadi COVID-19 ni tuan-tuan, dia adalah masalah dunia. Dia bukan setakat US, dia melibatkan seluruh dunia. Kalau tuan-tuan tengok, ini adalah graf kita panggil unemployment claim. Graf claim untuk pengangguran.
siapa-siapa yang kehilangan kerja, mereka boleh claim insurans dekat US. Kalau tuan-tuan tengok, dia relatively stable saja, orang yang tak ada kerja. Waktu Donald Trump jadi presiden, ekonomi US grow sangat cantik sehingga kan unemployment claim jatuh. Okay? Jadi sebab tu Donald Trump ni disukai oleh businessman sebab dia ni katanya pandai untuk merangsang ekonomi, pandai create job, dia punya slogan baik make America great again. So ekonomi US berkembang sehinggalah berlakunya pandemik COVID-19 menyebabkan tuan-tuan, ini graf naik. Tak pernah berlaku sebelum ni, rakyat Amerika hilang kerja sebegitu banyak. Jadi bila hilang kerja sebegitu banyak, ekonomi down, tuan-tuan, pada waktu inilah gold akan naik. Pasal apa? Pasal orang takkan buka bisnes, orang orang takut nak invest dalam bisnes, stock market jatuh, jadi orang akan pergi dekat safe haven market, iaitu gold. Okay. Kemudian kalau kita tengok, ini adalah indeks untuk saham satu dunia. Mula-mula semua stable, berlaku COVID-19, semua jatuh. Tuan-tuan, jadi sebagai seorang pelabur, waktu market tidak menentu ni, orang takkan melabur dalam saham, orang akan tarik keluar duit tu, dia akan parking dekat aset selamat, especially gold. Ini dia yang saya cakap tadi. Tuan-tuan, mula-mula kita ingatkan US akan selesaikan masalah COVID-19, US akan jumpa penawar, akan create vaksin. Mula-mula kita ingatkan, boleh settle. Tetapi tuan-tuan, recently, sejak 2 minggu lepas, second wave telah melanda US, di mana dia kes satu hari saja melebihi 45,000 kes sehari. Malaysia sekarang ni baru single digit, tapi dekat US 45,000 kes, sehingga kan Florida, Texas sekarang ni memang critical. Jadi tuan-tuan, second wave ni kalau orang kata kalau dia merudum, kalau katakan kes ni bertambah, mungkin US terpaksa tutup lagi ekonomi dia sekali lagi. Tapi waktu ni rakyat pun dah fed up lah. Macam Malaysia lah, kalau kena PKP sekali lagi, tuan-tuan 2 bulan, apa perasaan kita? Saya rasa kita pun frust juga kan. Jadi tuan-tuan, sebab itu kita kena kontrol. Tapi dekat US, rakyat mereka tak jaga, sebab tu COVID-19 makin naik. Jadi tuan-tuan, COVID-19 naik dekat US, ekonomi dia akan affected, dia akan jadi satu peluang untuk gold naik lagi. Okay, now related to masalah COVID-19, bila berlakunya pengucupan ekonomi, Amerika terpaksa mencetak duit yang terlampau banyak, sehingga kan sekarang ni mereka ada stimulus package bernilai 2 trilion US dollar. 2 trilion ni tuan-tuan datang daripada mana? Ni kita panggil cetak duit je. Okay, mereka ada Federal Reserve, mereka boleh cetak duit, dan mereka ada 2 trilion package rangsangan ekonomi. Tuan-tuan, dalam jangka masa yang panjang, bila cetak duit terlampau banyak, dia akan menyebabkan berlakunya inflasi. Bila throw money into the economy, inflasi akan naik, dan dalam environment inflation, gold akan naik harga. Gold and silver will go up. Kemudian ada lagi kes yang akan menyebabkan gold naik harga, iaitu US trade war. US trade war ni sekarang ni antara US dengan EU, European Union, Kesatuan Eropah. US sekarang ni ada trade war dengan Kesatuan Eropah, kemudian dengan China, kemudian dengan siapa lagi? Dengan UK pun nak bergaduh juga. Okay, nak kenakan, Trump nak kenakan tarif kepada Great Britain. Jadi sekiranya berlaku ketegangan di antara EU, China dan juga UK, ini akan menyebabkan market jatuh, stock market jatuh, dan gold ada potensi untuk naik. Jadi tuan-tuan, saya dapati tahun 2020 ini banyak berlaku ketidaktentuan. There's a lot of uncertainty. Dan lagi satu yang boleh efek,
Yang boleh efek harga emas yang sangat kuat ialah US President election pada tahun ini. Tuan-tuan, tahun ini Donald Trump akan bertanding dengan Joe Biden. Ataupun US panggil Joe Biden. So, Trump dengan Joe Biden, mereka akan bertanding untuk menjadi presiden, the next US president. Jadi, Trump sudah tentu dia nak jadi presiden untuk penggal yang kedua, dan Joe Biden mestilah dia nak lawan, nak kalahkan Trump. Jadi tuan-tuan, jika berlaku kemenangan terhadap Joe Biden, Joe Biden menang, macam kita lah tiba-tiba tukar kerajaan, tuan-tuan, uncertainties akan menyebabkan stock market jatuh, gold akan naik harga. Dan sekarang ini, ada ura-ura kata-kata daripada trader-trader di US, mereka mengatakan bahawa ada kemungkinan Donald Trump boleh kalah. Sebab Donald Trump ni dipersalahkan untuk COVID-19 dan juga kes yang baru-baru ni yang seorang rakyat kulit hitam yang mati di tangan polis. Jadi berlaku tunjuk perasaan. Jadi Donald Trump pun dipersalahkan juga dan dia menyebabkan populariti Donald Trump jatuh merudum sehingga kan orang cakap Joe Biden boleh menang. Tuan-tuan, kalau Joe Biden menang, havoc US tuan-tuan, stock market akan jatuh dan banyak benda yang akan ubah. Pasal apa? Pasal setiap orang ni dia punya pemikiran tak sama. Jadi bila datang presiden baru, otak dia tak sama, cara dia run the administration dia, pentadbiran dia berbeza. Jadi pelabur-pelabur tidak suka uncertainties. Sebab itu di Malaysia bila berlaku pertukaran kerajaan hari tu, tuan-tuan tengok stock market jatuh. Stock market jatuh, duit kita jatuh sebab pelabur-pelabur tidak suka keadaan yang kita panggil uncertainties, tidak tentu. Now, saya nak cerita sikit, especially kepada orang yang baru. Saya nak bagi tahu bahawa emas ini dia bukan setakat pelaburan. Ramai orang ingat beli emas ni sebagai pelaburan, harga dia naik 20%. Tidak. Not necessarily. Ada setengah orang, dia kena ingat emas ni nombor satu dia adalah insurans kekayaan. Jadi, insurans kekayaan bermaksud, bila tuan-tuan ada emas, anything happen, apa saja situasi yang sangat buruk berlaku, Malaysia tak stable, duit ringgit jatuh, ekonomi tak berapa stable, tuan-tuan, emas akan jadi penyelamat kita. Emas akan jadi pelindung nilai. Duit kita kalau jatuh, emas akan jadi pelindung nilai. Sebab emas ni adalah duit, kita panggil world currency, duit satu dunia. Jadi, berapa banyak tuan-tuan kena simpan emas sebagai insurans? Sepatutnya setiap orang daripada kita ada simpan emas sebagai insurans sahaja minimum 10%. Minimum. Maksud dia bukan sebagai investment tetapi sebagai insurans kekayaan. In case bad things happen, tuan-tuan ada something yang tuan-tuan boleh pegang. Yang ada nilai dan tuan-tuan boleh bawa ke mana saja di seluruh dunia. Emas tuan-tuan boleh bawa ke seluruh dunia. Not only kita panggil duit cash. Duit cash kita bawa satu dunia. Tapi bila duit cash ada problem, takkan nak bawa duit cash kan. Kita bawa gold. Jadi sekurang-kurangnya 10 hingga 20% tuan-tuan simpan sebagai insurans sahaja. Not investment. Kenapa? Ni lagi satu. Kalau tuan-tuan faham, kenapa nak simpan emas? Ialah duit kertas, dia akan jatuh nilainya dalam jangka masa yang panjang. Tuan-tuan, setiap duit kertas ni, dia akan jatuh nilai dia in long term sebab dimakan oleh inflasi. Jadi, bagi tuan-tuan yang faham konsep inflasi ni, sebab tu orang akan melabur duit. Duit yang kita dapat, kita kena melabur. Jika kita tidak melabur, duit itu akan dimakan oleh inflasi. Nilai dia makin jatuh. Jadi, sebab itu duit perlu dilaburkan di ASB, tabung haji, unit trust dan sebagainya. Sebab tuan-tuan nak, nombor satu, hedging. Melindung daripada inflasi. Yang kedua, tuan-tuan nak dapat profit. Emas ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan simpan, tak payah melabur. Tuan-tuan simpan emas, dia adalah hedging, pelindung daripada inflasi. So, emas ni reputasi dia ialah pelindung daripada inflasi. Duit kertas tidak boleh kalis inflasi, tuan-tuan. Mana ada duit kertas kalis inflasi, tuan-tuan? Baik, now saya nak bagi satu tips. Tadi saya cerita emas sebagai insurans.
Minimum 10%, 20%. Tetapi ada sesetengah orang yang mana dianggap emas ni bukan insurans. Dia cakap emas ni saya nak jadikan dia sebagai satu pelaburan. Pelaburan ni maksud dia ambil duit tu daripada dia masuk dalam ASB, tabung haji, unit trust, saham ke apa ke, dia letak dalam gold sebab dia nak dapatkan pulangan. Pulangan yang berbentuk kenaikan harga emas. Jadi saya nak bagi satu tips, jika tuan-tuan memilih emas sebagai pelaburan, tuan-tuan kena dengar cakap pakar kewangan Malaysia, Tuan Azizi Ali. Saya ada buat Facebook live dengan dia, tuan-tuan boleh cari dekat saya punya page. Tuan Azizi Ali cakap, emas ni kalau tuan-tuan pilih sebagai pelaburan, kalau nak untung, jadi maka invest besar, untung besar. Okey. Jadi kalau tuan-tuan faham benda ni, tuan-tuan akan dapat faham dia punya game. Kalau nak jadikan emas sebagai insurans, tuan-tuan simpan 10 hingga 20%, tetapi kalau tuan-tuan nak jadikan dia sebagai investment, tuan-tuan kena simpan besar. Besar ni maksud saya lebih daripada 50%, paling besar pun mungkin boleh sampai hingga 80% daripada duit tuan-tuan, tuan-tuan beli gold semua. Ini kalau tuan-tuan nak dapat untung sebagai pelabur. Baik. Now dah habis lah cerita dia. Okey Kevin, boleh pass balik kat saya. Jadi tuan-tuan, apa yang menyebabkan saya teruja sekarang adalah saya dapati tahun 2020 ni ialah tahun banyak ketidaktentuan, uncertainties. Uncertainties ni maksud dia nombor satu, COVID-19. Selesai ke tak selesai? Dekat US, dekat Europe. So uncertainties, pelabur tak tahu sama ada selesai ataupun tidak. Jadi uncertainties akan menyebabkan harga emas naik. Macam mana cerita dia? Contoh, katakan minggu ini tiba-tiba hari Jumaat Sabtu kes meningkat dengan mendadak 2 hari, hujung minggu meningkat, pum, COVID-19 meningkat. Tuan-tuan, hari Isnin bila market dibuka, harga emas pum akan naik. Pasal apa? Pasal uncertainties. Okey, satu. Yang kedua, tiba-tiba bila berlaku trade war, hujung minggu Donald Trump announce lah apa-apa yang pelabur tak suka. Okey, kita gaduh lagi dengan China, kita tak setuju ni. Nanti bila harga emas market buka, harga emas pum akan naik. Sebab uncertainties. Kemudian apa lagi? Trade war, job market. Tiba-tiba weekly report job market dekat US, dia bagi tahu, ramai orang menganggur yang claim insurans pada hari ini. Data tu naik. Jadi tuan-tuan, market gold buka, harga emas pum dia akan naik. Jadi sekarang ni, faktor yang mendorong harga emas naik adalah uncertainties, ketidaktentuan. Jadi datang bad news, harga naik. Datang bad news, harga naik. Datang good news, harga jatuh. Jadi kalau tuan-tuan nak buat ramalan sekarang ni tuan-tuan, tuan-tuan ingat macam ni sajalah. Gold, bila berlaku ketidaktentuan yang negatif, harga dia akan naik. Bila ada good news, harga dia akan jatuh. So far, yang saya nampak, ini yang saya nampak sekarang, harga emas sekarang ni berada di 1,765 US dollar. Tuan-tuan, 1,765 US dollar ni, dia adalah harga yang kita panggil di atas daripada harga resistant. Dulu, nak capai 1,765 ni sangat susah. Sebab 1,750 US dollar ni harga shilling yang paling kuat. Cecah 1,750, dia akan jatuh. Cecah 1,750, dia jatuh. Sekarang tuan-tuan, dia dah naik di atas 1,750. Maksud dia tuan-tuan, kalau gold tak jatuh di bawah 1,750 US dollar, maksud dia harga 1,750 ni dia akan jadi harga support yang kuat. Maksud dia tak boleh bawah. Why? Because of the bad news. Itu dia. So saya nampak sekarang ni gold ni dia more towards negative sentiment. Okay? So kalau tuan-tuan nak ambil peluang ini, then tuan-tuan boleh beli gold dan beli silver juga. Okay?
So now kita pergi kepada promosi. Saya tahu tuan-tuan semua tunggu promosi.